Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya Muhammad Haziq bin Muhammad Nazir dari Jabatan Syariah dan Pengurusan ingin membentangkan seorang tokoh ekonomi Islam yang terkenal di Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Datuk Dr. Abdul Halim Ismail. Okey, secara ringkasnya dalam video ini saya akan menerangkan 5 bahagian. Bahagian yang pertama adalah pendahuluan berkaitan Datuk Dr. Yang kedua, latar belakang Datuk Dr. Yang ketiga, apakah sumbangan Datuk Dr. Abdul Halim Ismail yang telah beliau berikan kepada Malaysia. Yang keempat, pencapaian yang telah dikecapi oleh Datuk Dr. Abdul Halim Ismail. Dan yang kelima, kesimpulan yang saya dapat simpulkan. Baiklah, kita akan lihat kepada bahagian pertama, iaitu pendahuluan. Datuk Dr. Abdul Halim Ismail ini merupakan individu yang sangat berjasa dalam memperkenalkan serta memartabatkan ekonomi perbankan Islam di Malaysia. Jadi, sebab apa saya cakap dia merupakan individu yang sangat berjasa dalam memperkenalkan, yang penting memperkenalkan perbankan sistem perbankan Islam dan juga memartabatkan sistem perbankan Islam. Jadi untuk lebih mendalam saya akan terangkan di bahagian sumbangan nanti. Seterusnya bahagian kedua kita akan lihat kepada latar belakang. Datuk Dr. Abdul Halim Ismail ini lahir pada tanggal 28 Januari tahun 1939. Beliau lahir di Kedah. Beliau ni orang Kedah rupanya. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Simpang 4. Kemudiannya, beliau menyambung pelajaran di Maktab Al-Ma'had Al-Mahmud. Seterusnya, beliau menyambung di tingkatan 6 di Kolej Sultan Abdul Hamid Al-Usta, SAHC. Dan selepas itu, beliau menyambung pengajiannya Ijazah Sarjana Muda dalam bidang ekonomi di Universiti Malaya. Dan sejurus selesai beliau mendapat Ijazah Sarjana Muda, beliau terus terbang ke England untuk menyambung pengajiannya dalam untuk mendapat ijazah Doktor Falsafah PhD dalam bidang ekonomi di University of Oxford, England. Untuk makluman, Datuk Dr. Abdul Halim Ismail ini merupakan individu pertama dari Malaysia yang dapat sambung belajar di University of Oxford, England. Betapa hebatnya, betapa value-nya doktor-doktor. Okey, kita akan teruskan kepada bahagian ketiga, iaitu sumbangan. Beliau pernah menjadi dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan selepas itu, beliau dilantik sebagai Ketua Unit Perancangan bagi Perunding Bersatu Berhad. Beliau juga pernah dilantik sebagai Ketua Ahli Ekonomi serta Ketua Jabatan Perancangan dan Pembangunan di Bank Bumi Putera Malaysia Berhad. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Pengarah Urusan Pertama Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Islam. Dan juga di situ beliau menubuhkan BIMB Securities Berhad. Inilah turning point sebenarnya ni yang saya nak tekankan. Apakah itu BIMB Securities Berhad? BIMB Securities Berhad ini merupakan syarikat broker saham Islam yang pertama di Malaysia yang menjadi orang tengah untuk umat Islam ataupun untuk sesiapa saja untuk melabur saham di Bursa Malaysia. Jadi BIMB ini merupakan syarikat broker saham Islam. Maksudnya di sini syarikat broker saham yang patuh syariah, yang wujud ketika itu, yang pertama wujud ketika itu di Malaysia. Jadi sebelum itu, kalau umat Islam nak melabur saham, untuk pengetahuan, jika kita nak melabur saham, kita kena buka akaun CDS. Dan akaun CDS itu kita kena buka melalui broker-broker saham yang terdapat di Malaysia. Jadi ketika itu, sebelum kewujudan BIMB Securities Berhad ini, jadi umat Islam mungkin kena gunakan kena melalui syarikat broker yang tidak patuh syariah ataupun yang konvensional. Jadi melalui Datuk Doktor sendiri, dia telah menubuhkan BIMB Securities. Sebab apa? Dia nampak umat Islam ni perlu berkembang, ekonomi umat Islam perlu berkembang,
Dan kewangan umat Islam tu perlu berkembang dan jangan terbeku di takut yang lama. Jadi sebab itulah beliau wujudkan atau menumbuhkan BIMB Securities supaya umat Islam jika nak melabur dalam saham atau jika nak nak tahu lebih mendalam tentang saham, nak melabur dalam bursa, jadi kenalah melalui syarikat broker. Jadi di sinilah wujudnya syarikat broker saham Islam yang pertama, iaitu BIMB Securities. Dan seterusnya beliau juga dilantik sebagai pengerusi Lembaga Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Untuk pengetahuan juga, Syarikat Takaful Malaysia ini merupakan syarikat takaful yang pertama yang wujud di Malaysia pada ketika itu. Jadi yang ternimpun yang saya nak cakap di sini adalah berkenaan dua ni, iaitu kewujudan BIMB Securities dan juga Syarikat Takaful Malaysia. Okey, untuk syarikat takaful, sebelum wujudnya syarikat takaful, orang Islam ataupun orang Malaysia dia akan menggunakan insurans konvensional sebagai perlindungannya jika dia mengalami musibah ataupun apa-apa pada masa akan datang. Jadi apabila wujudnya syarikat takaful ini, maka umat Islam sudah mempunyai alternatif atau sudah mempunyai option dan untuk beralih daripada konvensional kepada Islami. Jadi apakah beza syarikat takaful dan juga syarikat insurans konvensional? Bezanya adalah pada akad. Syarikat takaful menggunakan akad tabarruat, iaitu akad tolong-menolong ataupun untuk maknanya mudah adalah derma. Jadi pencarum-pencarum ini yang mencarum takaful, so duit yang dicarum itu akan disalurkan dalam satu tabung, itu tabungan derma. Jadi antara semua pencarum yang manakah jika mereka mengalami musibah atau kemalangan, jadi duit dalam tabungan derma itu akan digunakan untuk siapa yang mengalami musibah atau kemalangan. Jadi ini berbeza dengan insurans konvensional. Insurans konvensional dia menggunakan akad jual beli, iaitu akad jual beli ini seperti yang kita faham, apa yang kamu beli mestilah kamu dapat something. Tetapi untuk insurans konvensional, kita beli insurans tetapi kita tidak tahu lagi bila kita akan mengalami musibah atau bila kita akan ditimpa kecelakaan atau kemalangan. Jadi di situ terdapat gharar ataupun ketidakjelasan berkenaan akad tersebut. Sebab itulah kita sebagai umat Islam tidak dibenarkan mengambil insurans konvensional. Kita perlulah mengambil takaful. Jadi jelas di sini dapat lihat apabila kewujudan syarikat broker saham Islam pertama, iaitu BIMB Securities, hasil cetusan idea Datuk Doktor telah berkembang pesat sehingga kini. Sehingga sekarang kita dapat lihat syarikat-syarikat ataupun institusi kewangan yang lain juga telah mewujudkan syarikat broker saham yang Islami atau yang Islam, supaya umat Islam dapat menggunakan itu dan beralih daripada konvensional ke Islami, seperti RHB Investment Bank yang telah ada pun Islami, dan juga Maybank dan juga syarikat-syarikat broker yang lain. Jadi di sini kita dapat lihat pada masa kini betapa relevannya idea ataupun cetusan idea yang dibawa oleh Datuk Doktor pada masa awal era pemerintahannya ataupun tapuk kepimpinannya. Dan sekarang kita dapat lihat telah berkembang syarikat broker saham Islam yang telah diwujudkan oleh institusi kewangan yang lain. Nak katanya pada masa sekarang kita telah, umat Islam itu sendiri telah mempunyai banyak pilihan, dan tidak perlu risau lagi untuk mencari syarikat broker saham yang Islami, dan tidak perlulah pilih kepada konvensional. Sama juga seperti takaful. Pada tapuk kepimpinan Datuk Doktor hanya mempunyai satu saja syarikat takaful Malaysia. Dan sekarang kita dapat lihat syarikat takaful Malaysia itu telah berkembang kepada setakat kajian saya lihat dalam laman web Bank Negara Malaysia, terdapat 15 syarikat takaful yang telah berdaftar di bawah BNM. Antaranya adalah FWD Takaful Berhad, Prudential BSN Takaful Berhad, Takaful Ikhlas Family Berhad dan juga yang lain-lain. Jadi di sini kita dapat lihat perubahan dan betapa relevannya idea yang dibawa oleh Datuk Doktor pada zamannya. Sekarang kita dapat lihat betapa berkembangnya dari segi kewujudan beberapa syarikat broker saham Islam dan juga kewujudan sehingga 15 syarikat takaful yang wujud di Malaysia. Sebab itulah
Kita dapat lihat sekarang ni perbankan Islam telah pun dikenali dan juga berkembang pesat dan menjadi pilihan utama untuk rakyat ataupun untuk umat Islam di Malaysia. Baiklah, kita akan beralih kepada bahagian yang keempat, iaitu pencapaian. Datuk Dr. Abdul Halim Ismail dianugerahkan Tokoh Kewangan Islam AIBIM. Seterusnya, beliau juga dianugerahkan Anugerah Diraja Kewangan Islam Antarabangsa GIFF pada tahun 2014. Beliau juga dinobatkan sebagai Tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan pada tahun 2004. Seterusnya, beliau juga dianugerahkan Darjah Kebesaran Datuk Setia Diraja Kedah DSDK, iaitu mendapat daripada Kebawahdulian Maha Mulia Sultan Kedah pada ketika itu yang membawa gelaran Datuk. Dan seterusnya, beliau juga digelar sebagai Bapa Perbankan Islam Malaysia. Jadi tak hairanlah kenapa beliau digelar sebagai Bapa Perbankan Islam, kerana pada zaman pemerintahannya ataupun kepimpinannya, beliau membawa ataupun menaikkan semula ekonomi Islam, ekonomi yang lebih sistem ekonomi Islam ke arah yang lebih tinggi dan berkembang pesat, sehingga sekarang kita dapat lihat terutamanya kewujudan syarikat-syarikat buku saham dan juga takaful dan juga produk-produk kewangan Islam yang lain. Dan sebagai kesimpulannya yang terakhir, kita dapat lihat industri perbankan Islam serta industri takaful berkembang pesat di Malaysia sehingga kini dan menjadi alternatif kepada kewangan konvensional. Dan mungkin dan tidak mustahil pada masa akan datang kewangan Islam akan menjadi keutamaan bukan saja untuk umat Islam tetapi juga untuk rakyat Malaysia dan juga orang bukan Islam untuk memilih kewangan Islam berbanding kewangan konvensional pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi untuk rujukan saya sertakan link di bawah, link untuk rujukan dan juga QR code. Jadi doktor boleh scan QR code untuk melihat sumber dari mana yang saya dapat input berkenaan Datuk Dr. Abdul Halim Ismail. Jadi sekadar itu perkongsian saya pada kali ini. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih doktor.